Okay, so bab 3 pengamiran. So pengamiran tu apa? Sebenarnya pengamiran ialah songsangan pembezaan. So maksudnya kalau kita buat pembezaan kan, kita tukar y kepada dy dx. So kalau kita buat pengamiran, kita tukar dy dx kepada y. Nah, ini pengamiran. Pengamiran terbalik. Ini pembezaan. Okay. So, kita tengok nota dia dulu. Nota di sebelah sini. Okay, nota dia. Okay, so kita tengok nota dia sini. Pembezaan kita buat dx. D over dx. D over dx maksudnya buat pembezaan. Pengamiran, kamu akan nampak simbol macam ni. Simbol ni macam satu ekor ular. Okay, so kita akan kamilkan f prime x ini dan pada akhirnya dia jadi fx. Pembezaan, kita bezakan fx, dia jadi f prime x. Pengamilan dia macam terbalik. F prime x kamilkan jadi fx. So, nota nombor 3. Jika d dx fx sama dengan f prime x, maka kamilkan f prime x, kita dapat fx. Okay. So, kita tengok sini. Berdasarkan pembezaan yang diberi, tentukan kamiran bagi setiap fungsi. Okay, so kita tengok. Diberi pembezaan x tolak 7 kuasa 5 sama dengan ini. Cari pengamiran 5x tolak 7 kuasa 4. Okay, so untuk buat ini, so apa yang kita perlu tengok ialah kita bandingkan ini, apa yang kita nak kamilkan. Kita nak tentukan apa yang kita kamilkan ni sama dengan apa yang kita perolehi daripada pembezaan. Bila kita buat pembezaan, kita dapat ini. Okay, so kita panggil ini f prime x. Kita panggil ni f prime x lah. So kalau kamu tengok nota, bezakan fx dapat f prime x. Bezakan fx, ini fx, dapat f prime x. Sekarang kita kamilkan f prime x. Kita kamilkan f prime x. Ini memang f prime x kan, sama kan. So f prime x, ini f prime x. Bila kita kamilkan f prime x, kita akan dapat fx sebagai keputusan dia. Maksudnya kita akan dapat ini sebagai jawapan pengamilan. Okay, so kita kamilkan 5x tolak 7 kuasa 4 dx. Kita akan dapat x tolak 7 kuasa 5 sebagai jawapan. So itulah caranya. Okay, so kita akan dapat fx sebagai jawapan. Okay, so dia terbalik. Dari sini kita boleh nampak, bezakan ini, dapat ini. Kamilkan ini, dapat balik ini. Dia macam terbalik. Okay, so kita tengok lagi. Yeah. So, kadang-kala dia beri dalam bentuk ni. Bezakan ini, dapat hx. Sekarang kita kamilkan hx. Kamilkan hx, dia akan terbalik. Dapat ini. Dapat ni ya. So, ingat ini fx. Selepas bezakan, kita panggil f prime x. Sekarang dia nak kita kamilkan f prime x. Kita akan dapat fx. Akan dapat fx lah. So, kamilkan hx dx sama dengan fx. Fx tu x bagi 2x tolak 1. Dapat ni. Okay. So, kita tengok B pula.
Selesaikan setiap yang berikut. Okay, so diberi y sama dengan 4x kuasa 3. Cari dy dx. Kita perlu buat pembezaan dulu. Okay, so saya buat di sini y sama dengan 4x kuasa 3 dy dx. Pembezaan. So, kamu perlu ingat pembezaan kita perlu pindahkan kuasa ni ke depan dan darab dengan nombor di sini. 3 darab 4 jadi 12. Selepas tu kuasa tu tolak 1 jadi kuasa 2. So, itulah pembezaan. Dari sini kita tahu ini fx. Selepas pembezaan kita panggil f prime x. Okay, so sekarang kita tengok pula soalan seterusnya. Seterusnya cari pengamiran 12x kuasa 2 dx dengan menggunakan langkah yang songsang kepada dy dx. So sekarang kita nak cari pengamiran untuk 12x kuasa 2. Okay, so kita tahu ini f prime x. Bila kita kamikan dia, kita akan dapat fx. Maksudnya kita akan dapat 4x kuasa 3. 4x kuasa 3. Okay, 4x kuasa 3 ni apa? Ini fx. Okay. So macam tu lah. Kadang-kala dia buat macam ni ya. Kadang-kala. Okay, saya bagi satu contoh tambahan di tepi ni. Dia bagi y sama dengan 4x kuasa 3 dan kita buat pembezaan dapat 12x kuasa 2. So, kadang-kala dia tanya macam ni. Seterusnya cari 4x kuasa 2. Macam ni. Dia sengaja beri satu soalan yang berbeza sedikit daripada f prime x kita. Berbeza sedikit. Tengok ini 4x kuasa 2, ini 12x kuasa 2. Tak sama. Kalau dia sama kan, kalau dia sama macam ni, so buat pengamiran terbalik lah. Terbalik. Tapak ni. Tapi sekarang dia tak sama. Tak sama. Ini dengan ini tak sama. Kalau dia tak sama kan, kita boleh buat macam ni. Kita perlu fikir apa yang kita boleh darab atau bahagi. Darab dan bahagi saja, tak ada tambah tolak. Okay. Kita perlu darab apa, darab nombor apa supaya dia jadi f prime x ini. So darab 3 lah. So 4x kuasa 2 ni darab 3 boleh dapat ini. Kita boleh darab 3. Kita boleh darab pemalah saja. Kalau nak darab x tak boleh. Darab nombor boleh. So kita boleh darab 3. Darab 3. Sini luar ni bahagi 3. Sini darab 3. Luar tu bahagi 3. Okay. So untuk apa kita nak balance. Okay, nak balance lah. Okay. So supaya nilai dia tak tukar. So dalam kita darab 3, luar bahagi 3 supaya nilai dia tidak berubah. Okay, dapatlah ini 12x kuasa 2 dx. Okay. So selepas tu kita perlu fikir macam ni ya. 12x kuasa 2 ni f prime x. Sudah dapat f prime x ni. Sebelum beza ni fx, selepas beza ni f prime x. Sekarang apa yang kita kamikan tu ialah f prime x. Sama 12x kuasa 2. Sama dengan ni. Okay. Kalau dia sama, kita kamikan dia, kita akan dapat fx yang atas sekali itu. Kita akan dapat 4x kuasa 3. 4/3 x kuasa 3 tambah c tak perlulah. Okay, tak perlulah. Tambah c tak perlu. Di sini okey, saya padamkan ni. Okay. Macam ni saja. Okay. So itulah dia. Ya. Kenapa dia 1/3 yang first tu? 1/3 di depan sebab
nilai asal dia 4x kuasa 2. Dia bukan 12x kuasa 2. So kita perlu darab 3 supaya dapat 12x kuasa 2. Tetapi bila darab 3 di sini, kamu sudah tukar soalan. So kalau sudah tukar soalan, kena bahagi 3 untuk samakan nilai dengan soalan ni. Sini darab 3, sini bahagi 3, nilai dia tak berubah. So itu sebab ada 1/3 di depan. So itulah dia. Ada satu langkah tambahan. Ada 1/3. Ini tak ada. Tadi tak ada. Sekarang ada. Sebab apa yang kita nak kamilkan ni tak sama. Kena buat sesuatu lah. So itulah dia. Okay. Kita tengok lagi muka surat seterusnya. Okay. Atau saya buat satu contoh lagi lah. Okay, satu contoh lagi ya. Katakan soalan 1. Soalan 1 diberi y sama dengan x kuasa n. Cari dy dx. Okay, so y x kuasa n dy dx ni n x kuasa n tolak 1. Seterusnya cari ini. Terbalik lah. Okay. So dapat x kuasa n. Dapat ni. Katakan saya ubah sedikit. Katakan saya buat macam ni ya. Cari macam ni. Cari ini. Okay. So kita akan dapati fx kita ni. Ini selepas beza kita dapat f prime x ini. Nx n tolak 1. Sekarang apa yang kita nak kamilkan ni bukan f prime x. F prime x ni ada n di depan. Ada n di depan. Ini tak ada n di depan. Tapi kita boleh darab n. N tu satu nombor, boleh darab n. So kita boleh darab n. Kita boleh darab n lah. Bila kita darab n, kita perlu bahagi n di depan supaya nilai tu tak berubah. Soalan tu mula-mulanya tak ada n. Kita wujudkan n di situ, lepas tu luar kena bahagi n supaya sama nilai dengan keadaan asal. Okay, so bila kita darab n di dalam ni, inilah f prime x. Kita kamilkan f prime x, kita akan dapat fx. 1/n tu kekal di depan. Okay, yang belakang ni dapatlah fx, dapatlah x kuasa n. Macam tu lah. Okay, so kita teruskan. Okay, muka surat ini pula 3.2. Kamiran tak tentu. Kamiran tak tentu ialah kamiran yang tak ada nombor di bawah ni dan tak ada nombor di atas ni. Okay. Kita ada kamiran tentu nanti ya. Kamiran tentu kamu akan nampak nombor. Nombor di sini dan nombor di sini. Ada nombor. Okay. Nombor di bawah ni had bawah. Nombor di atas ni had atas. Ada had. Okay. So itu kamiran tentu. Kamiran tak tentu tak ada nombor A dan tak ada nombor B ni. So kita tengok cara untuk buat kamiran tak tentu. Ada 3 formula, 3 rumus. Rumus pertama, kamilkan K. Dx ni memang di situ okay, sebagai satu set yang melambangkan pengamiran. Kamu akan nampak simbol ular ni bersama dengan dx sebagai satu set. Soalan dia di tengah-tengah. K tu apa yang kita nak kamilkan. Okay, kamilkan K, kita dapat Kx
tambah C. Kx tambah C ya. Okey, saya bagi contoh untuk rumus ini. Katakan kita kamikan 3. Kita dapat 3x tambah C. C itu apa? C itu satu pemalah. Satu pemalah. Okay. So, apa nilai pemalah tu? Tak tahu. Okay. Kalau dia beri lebih maklumat, kita dapat cari C. Nanti kita akan belajarlah cara nak cari C. Sekarang kita hanya nak fahamkan rumus di situ. Katakan kamikan setengah, kita dapat setengah X tambah C. Kamikan 0.1, 0.1x tambah C. Macam itulah. Okay. So, kita tengok formula kedua. Kamikan X kuasa N. Ini. Dapat X kuasa N tambah 1. Bagi N tambah 1. Dan tambah C. So, apa yang berlaku di sini? Sebenarnya terbalik berbanding dengan pembezaan. Kalau kamu masih ingat pembezaan kan? Y sama dengan X kuasa N. Dy dx sama dengan NX N tolak 1. Ini pembezaan. Apa yang berlaku di sini? Kuasa pindah ke depan dan darab. Kuasa ni tolak 1. Dia melibatkan dua proses. Darab dan tolak. Itu pembezaan. Darab dan tolak. Tapi pengamiran ni terbalik. Dia melibatkan tambah dan bahagi. Kita tambah 1 kepada kuasa ni. Ini tolak 1. Ini tambah 1. Ini tambah 1 untuk pengamiran. Selepas tu kita bahagikan kuasa baru kita, N tambah 1, di bawah ni. Melibatkan tambah dan bahagi. Okay, contoh. Kalau kita ada X kuasa 2, kita tambah 1 kepada kuasa ni. Jadi X kuasa 3. Lepas tu bahagi dengan 3. Macam tu. Kalau kita ada X kuasa 2 di bawah, kita perlu naikkan X kuasa 2 ni. Dan dia mengambil kuasa negatif. So, kamu akan dapati saya masih tulis bentuk ular tu dan dx di belakang. Maksudnya saya belum buat pengamiran. Saya hanya tukar soalan kita ke bentuk yang lebih sesuai. Dan sekarang kita sudah ada X kuasa negatif 2. Bentuk ini sesuai untuk dikamilkan. Dan kita boleh kamilkan berdasarkan formula. Maksudnya, tambah 1 kepada kuasa ni. Tolak 2 tambah 1 jadi tolak 1. Bagi negatif 1 tambah C. Itu pengamiran dia. Dan biasanya kalau kita ada kuasa negatif, kita pindahkan dia ke bawah. Dan dia jadi kuasa positif. X kuasa 1. Kuasa 1 tak perlu tulis lah. Okay, macam tu sajalah. Yang negatif di depan ni dari mana? Negatif di depan ni dari ni. Negatif 1 ni saya pindah ke depan. Ini kuasa negatif, maksudnya saya turunkan X ke bawah. Dan dia mengambil kuasa 1. Macam tu. Okay, so, kita tengok rumus ketiga pula. Rumus ketiga. Ya. Nah, tadi Ya. kalau kamera tak tentu ni boleh guna kalkulator. Tak boleh lah. Sebab kalkulator tu untuk kamiran tentu. Tentu je. Kamiran tentu boleh. Pada akhirnya kalkulator tu akan tunjuk nombor. So, Okay. kamiran tak tentu ni sebab jawapan akhir dia ada X, ada C. So, kalkulator tu tak dapat buat. Tak dapat buat lah. So, kita perlu kamilkan dengan menggunakan formula. Okay. So, nanti kamiran tentu tu saya tunjuk lah cara nak tekan kalkulator. Okay. Okay. So, untuk rumus ketiga ni, kamilkan AX kuasa N. Cara dia sama dengan rumus kedua ni. Kuasa ni tambah 1.
Lepas tu bahagi dengan N tambah 1 tambah C. Okay, so kita tengok satu contoh. Satu contoh, kalau kita ada 3x kuasa 4. 3 tu macam A lah. Kamu akan dapati A ni tak ada apa-apa yang berlaku pada dia. Dia masih A. Hanya x kuasa N ni ada sesuatu yang berlaku kepadanya, di mana kuasa dia bertambah dengan 1 dan bahagi dengan kuasa. A ni nombor yang darab dengan x kuasa N lah. Nombor ni tak ada apa-apa yang terjadi kepadanya kalau dia darab atau kalau dia bahagi. Tak ada apa-apa yang berlaku kepadanya. Contohnya 3 ni, tak ada apa-apa yang berlaku kepadanya. 3 ni masih di situ, masih darab dengan x ni. Tapi x ni kuasa dia tambah 1 jadi kuasa 5 bagi 5 tambah C. Macam tu lah. Okay. So itu cara kita nak fahamkan rumus ketiga. Tadi saya cakap nombor yang darab atau bahagi kita guna rumus ketiga ni. Katakan saya ada satu nombor macam ni Katakan saya ada 2x kuasa 5 per 7. Okay. So 2 per 7 ni tak perlu buat apa-apa. Dia macam A. 2 per 7 ni macam A. Okay. So apa yang kita nak buat? Tulis semula sahaja. Tak perlu tukar apa untuk 2 per 7 ni. Hanya x kuasa 5 tu perlu tambah 1 kepada kuasa dia. Biasanya kita buat macam ni. X kuasa 5 jadi X kuasa 6. Selepas tambah 1 Lepas tu bahagi dengan N tambah 1 kan. N tambah 1 ialah 6 tambah C. Biasanya kita buat macam ni. Kita hanya buat untuk X kuasa 5 tu. Yang nombor tu tulis semula saja. Okay, selepas tu kita ringkaskan. 2, 6 ni jadi 1, 3. Lepas tu 3 darab dengan 7 jadi 21. So dapat X kuasa 6 tambah 21 tambah C. Macam tu lah. Kadang-kala dia macam ni. Contohnya dia bagi 2 per 7x kuasa 5. Macam ni. X kuasa 5 tu di bawah. Kalau di bawah kamu perlu ingat. Dia macam ni. Kalau di bawah kamu perlu naikkan dia dulu. Naikkan dia. Bila kita naikkan dia, 7 tu tak perlu naik. 2 per 7 tu biarkan macam ni. Okay, katakan saya kekalkan pengamiran, simbol pengamiran tu. Saya tak mau buat pengamiran dulu. Saya hanya nak tukarkan dia ke bentuk yang sesuai sebelum kita kamilkan. X kuasa negatif 5. Macam ni. Okay. 2 per 7 X kuasa negatif 5. Okay. Selepas tu kita boleh kamilkan. Kita boleh kamilkan So bila kita kamilkan, ingat X kuasa negatif 5 sekarang dari bawah ni kita pindah, kita naikkan dia jadi kuasa negatif dan kita buat pengamilan. 2 per 7 ni macam A tak perlu buat apa-apa. So 2 per 7 masih di situ. X kuasa negatif 5 jadi X kuasa negatif 4 bagi negatif 4 tambah C. Okay. Ringkaskan ini dengan ini. 1 negatif 2 dapatlah negatif 1 per 14 X kuasa 4. So kamu akan dapati X kuasa negatif tu
dipindah semula ke bawah. Tambah C. Macam tu lah. Okay. Saya buat satu contoh lagi, di mana kita ada katakan 3x kuasa 4 per 7 tambah x kuasa 2 tolak 7. Okay. So kalau macam ni, macam mana kita nak buat lah? So kamu perlu ingat yang depan ni guna formula pertama. Okay. Yang tengah-tengah ni guna formula kedua. Yang belakang ni guna formula ketiga. Okay. So ini kita perlu kamilkan. 7 jadi 7x. Tapi ingatlah, 3 per 7 ni kita tak perlu buat apa-apa. Okay. So sebab dia A kan. Dari sini kita dapati sesuatu lah. Kalau nombor tu darab dengan X lah, kita tak buat apa-apa. Kalau nombor tu tambah tolak dengan X, kita perlu kamilkan dia. Dia dianggap sebagai satu sebutan yang berasing kan. Kita perlu kamilkan nombor kalau dia tambah tolak. Kita tak perlu kamilkan nombor tu kalau dia darab atau bahagi dengan X. Okay, so tengok macam mana kita nak buat ni. 3 per 7 tu kekalkan. X kuasa 4 tu jadi X kuasa 5 bagi 5. Okay, sebutan di tengah tu X kuasa 2, kita guna formula kedua. Jadi X kuasa 3 bagi 3. Tolak 7 tu kita guna formula pertama. Tolak 7 X. Dan tambah C tu kita hanya tulis sekali saja. Sekali saja. Tak perlu buat macam okey, ini kamilkan tambah C di sini. Ini kamilkan tambah C di sini. Ini kamilkan tambah C di situ. Tak perlu buat C sebanyak 3 kali. Sekali sudah cukup. Okay. So selepas tu 3x kuasa 5 bahagi 35, x kuasa 3 bahagi 3, 7x tambah C. Ini jawapan akhir. Okay. So kita sudah tengok banyak contoh. Dan kita tengok 3 lagi contoh. Ini kita boleh buat dengan cepat lah. Kamilkan 6 jadi 6x tambah C. Formula pertama. Soalan B. Kita guna formula ketiga. 14x kuasa 4 bahagi 4 tambah C. 14 bagi 4 jadi 7 per 2. Formula C, soalan C ni kita perlu naikkan x kuasa 6 jadi x kuasa negatif 6. Lepas tu kita kamilkan jadi 7x kuasa negatif 5 bahagi negatif 5 tambah C. Lepas tu negatif 7 per 5. X kuasa negatif 5 ni pindah ke bawah tambah C. Macam tu lah. Okay. So kita boleh ya. Formula saja kan. Okay. So, kita ikut formula dan buatkan. Okay. Kita tengok B pula. Cari kamiran bagi setiap ungkapan yang berikut. Ini pun kita sudah bincang tadi. Kalau kita ada sesuatu tambah dengan sesuatu, kita kamilkan satu demi satu. Sudah ada contoh di sini. Inilah dia. Sesuatu tambah dengan sesuatu atau tolak dengan sesuatu, kita kamilkan satu demi satu. Macam tu. Kamilkan ini, dapat ini, kamilkan ini, dapat ini, kamilkan ini, dapat ini. Kalau dia ada tambah tolak di tengah-tengah, kita kamilkan satu demi satu. Kalau dia darab, kita tak perlu buat apa-apa. Okay, so untuk ni kita tengok ni, dia darab ni 2x darab dengan x tambah 5. Nak biarkan atau nak biarkan dia ke, atau nak
nak kamilkan dia. Okay, mungkin kamu fikir okay. Sebab tadi saya cakap kalau ada satu pemalah yang darab dengan X, kita tak perlu buat apa-apa. Okay, pemalah kena A. Kena A ya. Contohnya 2/7 darab dengan X kuasa 5. 2/7 ni tak perlu buat apa-apa. Sekarang 2X ni bukan pemalah. 2X ni ada X. Kalau ada X, dia bukan pemalah. Okay, so kita perlu kembangkan dia. Okay, kita perlu kembangkan dia. Sesetengah pelajar, saya dapati dia buat cara yang salah macam ni ya. Cara yang salah ialah dia kamilkan 2X jadi 2X kuasa 2 bahagi 2. Lepas tu dia kamilkan X jadi X kuasa 2/2. Lepas tu dia kamilkan 5 jadi 5X. Ini sudah salah. Kalau dia kamilkan setiap satu tu salah. Kita boleh kamilkan setiap satu ni kalau dia tambah tolak. Kalau nampak darab di situ, kita kembangkan dulu. Ini salah. Jangan buat macam tu. Kita kembangkan dulu. Cara yang betul, kembangkan dulu. Pengamilan ni tulis semula. 2X darab X, 2X kuasa 2. 2X tambah 2X darab 5 jadi 10X. Okay, so sekarang kita kamilkan dia. 2X kuasa 2 jadi 2X kuasa 3 bahagi 3. 10X kuasa 1 jadi 10X kuasa 2 bahagi 2. Okay. 2/3 X kuasa 3 ini jadi 5. 5X kuasa 2 tambah C. So dari sini kita dapati ada satu konsep penting di sini ya. Kalau dia darab dan ini nombor kan. Ini ada X kan. Kita perlu darabkan dulu baru kamilkan. Kalau dia tak ada X di sini. Tak ada X Contoh macam ni ya. Tak ada X. 2X tambah 5. Tak ada X. 2 saja. Kalau 2 saja, biarkan. Okay? Kita ada satu konsep macam ni. Kalau pemalah tu darab, kita boleh biarkan. Boleh biarkan. So, kita buat macam ni. 2 ni biarkan. Okay. Lepas tu, kamilkan yang lain. X kuasa 1 jadi X kuasa 2/2. 5 jadi 5X. Tambah C. Macam tu lah. Lepas tu kita ringkaskan. Darab 2 ke dalam. Darab 2X kuasa 2/2. 10X tambah C. Jadi X kuasa 2 tambah 10X tambah C. Macam tu. 2 tu boleh dibiarkan di depan kalau dia pemalah nombor. Kalau dia 2X tak boleh biarkan di depan. Kita perlu kembangkan baru kita kamilkan. So, kalau kamu tak mau biarkan di depan, kamu nak darabkan. Contohnya soalan yang sama. Boleh tak kita darabkan dulu? Boleh sebenarnya. 2X tambah 10. Baru kita kamilkan. Boleh. 2X kuasa 2/2. 10 jadi 10X. X kuasa 2 tambah 10X tambah C. Boleh. Tak ada masalah. Sama. Okay. Dapat jawapan yang sama pada akhirnya. So, itulah dia. Kita tengok pula. Katakan soalan 5. Soalan 3. Sesuatu darab dengan sesuatu. Yang ini ada X di situ. Kalau ada X, kita tak boleh biarkan macam ni ya. Biarkan 2 ni tak buat apa-apa. Tak boleh. Kita perlu kembangkan dia.
kalau ada X, kita kembangkan dia dulu, baru kita kamilkan. Okay, kita kembangkan ini darab ini darab ini, darab ini, darab ini. Okay, kita dapat 5X kuasa 2 tolak 10X tolak X tambah 2, dapatlah 5X kuasa 2 tolak 11X tambah 2. Selepas kita kembangkan, kita ada 3 sebutan. Kita panggil dia sebutan kalau dia ada tambah tolak di antara sebutan yang lain. Kita panggil dia sebutan. So, sekarang kita ada 3 sebutan. Dan kita boleh kamilkan satu demi satu. 5X kuasa 2 jadi 5X kuasa 3 bahagi 3. 11X jadi 11X kuasa 2 bahagi 2. 2 jadi 2X. Macam ni. Ya, itu jawapan akhir dia. Okay, kita teruskan. Okay. Kalau soalan 5 ni ada bahagi, macam mana? Tadi kalau ada darab kita kembangkan dulu. Sekarang ada bahagi. Macam mana ni bahagi X kuasa 5? Kita masih perlu kita tak panggil kembangkan dia lah. Kita panggil ringkaskan dia. Macam ni 6X kuasa 7 bahagi X kuasa 5. 2X kuasa 2 bahagi X kuasa 5. 7 bahagi X kuasa 5. Kita asingkan dia. Selepas tu kita ringkaskan dia jadi 6X kuasa 2. Ini 2 tolak 5 jadi negatif 3. X kuasa 5 naik ke atas jadi X kuasa negatif 5. Kita sudah ringkaskan dia. Okay. Kalau dia bahagi, kita ringkaskan dia dengan bahagi setiap satu sebutan di penyebut dengan X kuasa 5. So, kita sudah ringkaskan dia. Sekarang kita boleh kamilkan satu demi satu. So, 6X kuasa 3 bahagi 3. 2X negatif 3 kena tambah 1 jadi negatif 2 bagi negatif 2. 7X negatif 5 tambah 1 negatif 4 bagi negatif 4 tambah C. So, kita tak boleh biarkan jawapan akhir sebagai dalam bentuk ni kita perlu ringkaskan. 6 bagi 3 jadi 2X. 2 bagi 2 jadi X. X negatif 2 pindah ke bawah. 7 per 4 kekalkan. X kuasa negatif 4 pindah ke bawah. Tambah C. Macam tu lah. Okay. So, kesimpulannya, kalau kita ada sesuatu dalam X yang darab, kita perlu darabkan dulu. Kalau kita ada sesuatu dalam X yang bahagi, kita perlu bahagikan dulu sebelum kita buat pengamilan. Okay, so bahagian C pula, keadaan berlainan. Kita ada sesuatu dengan kuasa di luar ni. Tadi kuasa dia bukan di luar. Tadi kuasa dia di dalam. AX kuasa N. Sekarang kuasa N tu di luar. AX tambah B kuasa N. Cara dia lain sikit AX tambah B kuasa N tambah 1 bagi N tambah 1. Ini macam biasa, tapi yang luar biasa ni ada A di sini. Ada A. Dari mana dapat A ni? A ni kita perlu bezakan AX tambah B. Bezakan dia dan dapat A kan. Bagi A di bawah ni. So, kena bezakan. Tiba-tiba bab 2 tu kembali. Bezakan AX tambah B dapat A. Kita bagi dengan A. Kalau kamu rasa kerilu sangat lah nak bezakan tiba-tiba,
Sebab kita ni pengamilan tiba-tiba nak bezakan. Kalau keliru sangat kamu hafal macam ni. Ambil perkali X2 perkali X2 A lah. Bahagikan dia. So, lebih senang nak terima ni. So, kena bagi dengan dua benda di bawah ni. Satu ialah N tambah 1. Satu lagi ialah perkali X. Kena bagi dua-dua. Okay, so kita tengok contoh soalan A. Sekarang saya nak bincang lagi isu yang sama. 6 ni perlu tak kita darab ke dalam? Okay, so tengoklah sama ada 6 ni ada X atau tak ada. Kalau tak ada X kan, biarlah di situ. Kalau ini 6X kan, kita perlu darab ke dalam. Kita kena kembangkan semua lah maksudnya. Ini tak ada X, ini 6 saja. Pemalah kita panggil. Kalau pemalah, biarlah di situ. So, biarlah 6 di situ. 5X tolak 2 kuasa 3 ni, kita perlu kamilkan berdasarkan formula ini, di mana kuasa dia tambah 1 jadi kuasa 4. 5X tolak 2 kuasa 4. Lepas tu kena bahagi dengan dua nombor lah. Nombor pertama ialah kuasa baru tu, kuasa 4, kuasa baru lah. Yang lama tu kuasa 3 kan. Selepas tambah 1, 4. Kena bahagi dengan 4. Yang satu lagi kena bahagi dengan satu lagi nombor 5. Kena bahagi dengan 5. Seperti apa yang saya cakap tadi, 5 ni dari mana? Perkali X. Kalau kamu boleh hafalkan, perkali X. Kalau tak boleh hafalkan, nak tahu kenapa, 5 ni datang daripada pembezaan 5X tolak 2. Dan kita ringkaskan dia. 6 bahagi 20 jadi 3/10. Tambah C. B pula. Okay. Kita ada soalan macam ni. 4 bahagi ni. Ini di bawah. Kalau di bawah, kita perlu naikkan dia dulu. Okay, kena naikkan dia. Simbol pengamilan ni kekalkan. Naikkan kurungan tu dan dia ambil kuasa negatif. So macam ni. Lepas tu kita perlu tambah 1 kepada kuasa ni. Tambah 1 dia jadi, so sekali lagi ya. 4 ni pemalah biarlah di situ. Ini memang tak ada X. Tak ada X, biarkan di situ. Kalau ini ada X, perlu kembangkan. Tak ada X, biarlah di situ. Yang belakang ni guna formula. Formula ni ya. Negatif 3 ni tambah 1 jadi negatif 2. Lepas tu kena bagi dengan 2 nombor. Nombor pertama tu A. A tu 6 lah. Lepas tu nombor kedua tu negatif 2. Kuasa baru kita. Tak apa ni. Okay. Sekali lagi 6 tu dari mana? Perkali X. X ni ini. Perkali dia 6. Perkali X. Okay. So cara lain untuk kita fahamkan 6 ni daripada pembezaan apa yang berada di dalam kurungan. Bezakan 6X jadi 6. Bezakan negatif 1 jadi kosong. So, apa yang kita dapat selepas pembezaan ialah 6. So, itu sebab ada 6 di sini. Okay, dari pembezaan. Kalau keliru sangat, tak perlu hirau. Hanya hafalkan perkali X letak di situ. Okay, boleh juga. Okay, selepas tu, kita tengok. 4 bahagi negatif 12 jadi negatif 1/3. Jadi
negatif 1/3 kurungan yang atas ni ada kuasa negatif, boleh pindah ke bawah dan jadi kuasa positif. Pindah ke bawah macam ni, jadi kuasa positif 2 tambah C. Macam ni lah. Okay, so kita tengok. Okay, tak ada apa-apa yang luar biasa lah. Semua ni lebih kurang sama dengan keadaan tadi ya. Katakan ini ada sikit luar biasa. Sebab negatif 2x ni di belakang So saya bincang contoh ni. Kita tambah 1 untuk kuasa dia, jadi 6. Kita kena bahagi dengan 2 nombor. Salah satu ialah 6 dan satu lagi ialah perkali x, iaitu negatif 2. Bukan 1 So setengah belajar dia salah faham. Apa nombor yang saya tengok di depan saya letaklah di bawah, itu sudah salah faham. Ini perlu perkali x. Perkali x Perkali x ialah negatif 2. Okay, letak negatif 2, bukan 1 negatif 2. Atau kamu bezakan 1 jadi kosong, bezakan negatif 2x jadi negatif 2. Letaklah negatif 2 di sini. Okay, tambah C. Lepas tu bawah ni negatif 12 tambah C. Macam tu lah. Okay, so kita teruskan. Okay, sekarang kita akan bincang sesuatu yang berkaitan dengan C tadi tu. Okay, tadi saya cakap C tu apa nilai dia? Kita akan cari nanti. Okay, kita akan belajar cara untuk cari C yang wujud tu nanti ya. Okay, inilah bahagiannya yang kita boleh cari C. Okay, so bahagian ni kamu perlu tengok pembezaan secara cepat dulu. Dulu kita ada satu ulang kaji Ulang kaji. Kalau kita ada satu lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 5. Katakan macam ni. Ini y sama dengan x kuasa 2 tambah 5. Katakan ada satu titik di sini, titik A. Koordinat dia 1, 6. Bila kita bezakan lengkung ni, bezakan dy dx, kita dapat 2x. Okay. Dan kita masukkan 1 ni ke dalam. Masukkan 1 x sama dengan 1. Kita akan dapat 2 kali 1 dapat 2 ni. Ini kita panggil kecerunan tangent. Ini apa yang kita belajar dulu. Okay? Dan ada banyak lagi lah. Ada persamaan tangent, kecerunan normal, persamaan normal. Ada banyak lagi. Kita fokus kepada bahagian ini dulu. Ini persamaan lengkung. Persamaan lengkung. Selepas kita bezakan, kita dapat dy dx ni. Ini fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan maksudnya persamaan untuk mencari kecerunan. Nak masukkan x, dapatlah kecerunan. Okay. Sekarang bab ini terbalik. Dia bagi fungsi kecerunan. Kita buat pengamilan. Dapatlah persamaan lengkung. Dapatlah persamaan lengkung. Okay. So, kamu sudah belajar sesuatu macam ni Kalau saya nak kamilkan 2x kan, cara dia, saya sengaja letak 2x sebab 2x ni saya sengaja nak kamilkan 2x. So kita tahu cara dia, kuasa tu tambah 1. So sekarang dia kuasa 1 2x maksudnya 2x kuasa 1.
So nak tambah 1 kepada kuasa ni jadi kuasa 2. 2x kuasa 2 bahagi 2 tambah C. So tadi saya cakap C ni kita bincang nanti macam mana nak cari. Okay, kita boleh potong 2 ni. C tu masih kekal di situ. Dan macam mana nak cari C? Okay, so mula-mula kamu perlu tahu selepas kamu kamilkan, kita panggil ini persamaan lengkung. Persamaan lengkung boleh letak Y di depan. Macam ni, persamaan lengkung, letak Y di depan. Nak cari C ni, tengoklah lengkung ni melalui titik apa. Contohnya lengkung ni melalui titik 16, boleh masukkan 16. So ganti 16. Y tu 6, X tu 1, C tu 5. Dapatlah C. Dapat C masuk sini, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 5. Dapatlah persamaan lengkung yang lengkap. Itulah cara nak cari C. Perlu guna satu koordinat. Okay, so kita tengok ni dulu. Sama konsep dia. Dia bagi fungsi kecerunan dy dx tu. Kita kamilkan ini, kita akan dapat persamaan lengkung. Tengok soalan dia. Cari persamaan lengkung. Maksudnya kita perlu kamilkan fungsi kecerunan dan kita akan dapat persamaan lengkung. So y sama dengan kamilkan fungsi kecerunan. Nah, kamilkan ni gunalah formula yang kita belajar tadi. Ini kita boleh kamilkan satu demi satu sebab dia tolak. Tolak atau tambah kita boleh buat secara berasingan. Kalau dia darab, kita darab dengan nombor. Contohnya ni, 2 ni darab dengan X. 2 ni biarlah di situ. Tak perlu buat apa-apa. 2 ni biar di situ. X kuasa 1 jadi X kuasa 2 bahagi 2. 5 jadi 5X. C akan wujud. 2 ni potong. Jadi X kuasa 2 tolak 5X tambah C. Ini persamaan lengkung. Dan kita diberi satu titik di atas lengkung. Titik yang dilalui oleh lengkung tu. So inilah titik dia. Kita masuklah. Ini X tu negatif 1. Masuk sini. Y tu 4 masuk ke sebelah kiri. Jadilah ni 4 negatif 1 kuasa 2 5 negatif 1 tambah C. Dapatlah 4 sama dengan 1 tambah 5 tambah C. C tu negatif 2. Dapatlah ini. Itulah persamaan lengkung, di mana C tu dapat dicari. So konsep penting di sini, kita kamilkan fungsi kecerunan, kita akan dapat persamaan lengkung. Okay. Bila kita kamilkan, ada wujud C. Nah, cari C tu, kita masukkan titik yang diberi ke dalam Y dan X dan kita boleh dapat C. So itulah konsep dia. Okay. So kita tengok apa yang luar biasa di sini. Okay. Contohnya ni. Soalan 5 ni luar biasa sikit. Sebab ini kuasa dia di luar. Kita perlu guna formula tadi tu. Yang kena bahagi dengan perkali X tu. Yang ni AX tambah B kuasa N kan. Kena bahagi dengan A dan N tambah 1. Kena bahagi dengan kedua-dua ni. Okay, so kita tengok kita ada dy dx sama dengan 2 X tolak 8 kuasa 3. Nak cari persamaan lengkung, kita kamilkan ini. Dan 2 tu darab dengan kurungan tu. 2 tu biarlah di situ. Kurungan ni kuasa dia tambah 1 jadi kuasa 4. Bahagi dengan 2 nombor. Salah satu ialah 4 dan satu lagi ialah perkali X, iaitu 1.
Di depan X tu tak ada nombor, maksudnya 1 lah. Tambah C pula. Okay, lepas tu 2 bahagi 4 jadi 1/2. Dapatlah ini ada C. So nak cari C, gunalah titik yang diberi. Titik tu guna 6 negatif 2. 6 tu letak ke X, negatif 2 tu masuk ke Y. Negatif 2 sama dengan setengah 6 tolak 8 kuasa 4 tambah C. Negatif 2 kuasa 4 jadi 16. Jadi 8. Jadi negatif 10. Okay, dapatlah. Bila kita dapat C, kita masuk balik ke persamaan yang paling ringkas ni. Masuk ke sini lah. Setengah X tolak 8 kuasa 4 tolak 10. Okay. So macam tu lah. Okay. Ini kita belajar nanti. Kehamilan tentu ni tajuk lain. Kita belajar mungkin minggu depan. Okay. Okay, so cukuplah untuk hari ini. Okay, thank you teacher. Okay. Okay, so bab 3 pengamilan.